وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة. Perempuan yang haram nikah dengan sebab berambilan itu menantu engkau. Dan ketiga daripada tiga bagai mahram. Mahram ni orang yang diharamkan nikah, iaitu haram dengan sebab musaharah. Dia ada tiga tu lah. Ha? Kedua? Tiga? Kedua. Kedua mana? Kedua mana pula? Sama perempuan haram nikah dengan sebab berambil-ambilan. Kedua? Dan keduanya perempuan yang haram engkau berkahwin dengan dia. Oh, bawah sikit lah. Ya. Tiga perempuan. Nak rakam dia? Tak apa, kongsi. Ha? Kita boleh kongsi. Oh, ha. Transfer. Oh ni nanti di grup tu. Kedua. Ketiga tak ada tanda. Belah, 15. Keduanya. Oh, perempuan yang haram engkau kahwin dengan itu dengan berambilan itu mak mentua. Ha? Oh. Belakang balik lah, aku ke depan. Dah belakang. Belakang, betul saya cari ke depan, tak ada. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Dan kedua daripada 4 bagai perempuan yang haram kahwin lagi tidak batal wuduk dengan sebab musaharah. Musaharah ni sebab berambil-ambilan. Ambil apa? Ambil buat bini. Lagu mana? Tengok dia kata. Dan keduanya perempuan yang haram engkau berkahwin dengan dia, dengan perempuan tu. Haram tu dengan sebab berambilan itu. Maksud ambilan ni ambil buat bini. Siapa yang ambil buat bini ni? Tengok. Iaitu perempuan yang pangkat dia ni mak mentua engkau. Mak mentua kita. Sebab apa nama mak mentua? Sebab kita ambil anak dia ni buat bini. Dengan sebab kita ambil anak dia tu buat bini, maka dia tu ibu kepada isteri kita tu jadi mahram kita. Dipanggil haram mu'abbad juga ni. Semata-mata angkat nikah. Bila ada dan dia punya haram mu'abbad tu sampai ke sudah tak habis-habis. Walaupun takdir bercerai dengan isteri sekalipun, mak mentua tu tetap mak mentua sampai bila-bila. Tu orang Melayu kita pizarah mak mentua. Bukan mak mentua, bekas mentua. Dah bukan bekas mentua, memang mak mentua. Orang Melayu panggil bekas mentua. Dah. Memang mak mentua tu sampai bila-bila. Kita dengan anak dia tak ada hubungan dah. Tapi dengan dia tu tetap perhubungan tu sampai bila-bila tu dia panggil haram mu'abbad tu. Sebab kita dah ambil anak dia sebagai isteri kita,
Dengan sebab ambil begitulah, ambil anak dia tu lah, dia tu jadi mahram kita. Itu dipanggil haram bil musaharah tu, sebab berambil-ambilan. Kita ambil anak dia buat bini, maka ibu kepada isteri kita tu menjadi mahram kita, mak mentua. Siapa dia mak mentua ni? Iaitu ibu dan nenek-nenek bagi tiap-tiap perempuan yang telah berkahwin dengan engkau. Mana-mana perempuan yang berkahwin dengan kita, maka ibu dia, tok nenek dia sampai ke atas tu menjadi mahram kita. Tok mentua lah kita Melayu panggil. Nyang mentua. Tapi nyang mentua orang tak panggil, tok mentua lah. Itu jadi haram mu'abbad. Sebab berambil-ambilan. Dan jikalau belum engkau watikan dia sekalipun, ni rayah li radi ni panggil. Rayah li radi ni rayah nak tolak qada'ah. Sebab ada qada'ah mengatakan mak mentua kita nak menjadi mahram kita dengan syarat wati isteri dulu. Wati isteri dulu baru mak mentua jadi mahram. Kalau semata-mata angkat nikah boleh kahwin dengan mak mentua kalau cerai anak tu, tapi itu qada'ah lah. Kalau mu'tamad tak. Kalau mu'tamad semata-mata mutlaqul aqdi, semata-mata angkat nikah walaupun tidak disetubuhi anak dia sekalipun, maka mak mentua tu automatik dia menjadi mahram. Ni dia main. Dan jikalau ni rayah li radi ni nak menolak pendapat dhaif yang mengatakan mak mentua akan menjadi mahram sekiranya anak dia tu kita setubuh, maka haram engkau berkahwin dengan mereka itu. Mana? Ibu dan nenek-nenek tu. Lagi tiada batal wuduk engkau bersentuh. Ini kaedah lah dalam istilah fiqah ni. Bila sebut bersentuh ni makna kulit ke kulit. Kalau kita kata kalau lapik fiqah dia tak panggil sentuh. Istilah bila sebut bersentuhan makna kulit ke kulit. Jadi kalau sentuh pun makna salam tak ada masalah. Salam dengan mak mentua, orang Melayu kata bekas mak mentua. Tuk kepada anak-anak kita. Dia tetap sampai bila-bila pun dia duduk pangkat mak mentua situ. Walaupun isteri tu dah cerai sekalipun. Maka tiada haram engkau ni tafriq pada kata mak mentua tu, dia nak tafsilkan lagi. Maka tiada haram engkau berkahwin dengan saudara mak mentua dan saudara pak mentua dan saudara mak mentua engkau. Tapi haram cakap mak mentua. Ambil adik mak mentua tak apa. Maksu. Dalam nikah dengan isteri dia, dengan isteri dia, nikah dengan perempuan ni, yang jadi haram tu cakap mak mentua kita. Tiba-tiba isteri tu mati, pergi ambil adik mak mentua, ambil maksu pula. Tak apa. Tapi syarat tak ada perhubungan dah dengan anak anakan dia. Yang dah impun tak impun macam kaedah dalam Matla'in Badrain sebut tu. Antara dua perempuan yang mempunyai hubungan mahram, adakah dibolehkan kita himpun kedua-duanya? Tengok. Sekiranya ditakdirkan seorang laki-laki dan seorang perempuan di antara mereka dua, adakah boleh nikah? Kalau boleh nikah, boleh himpun. Mana dia ngamuk lekan, himpun lah, kena ambil salah seorang. Ambil maksu tinggal nak lekan. Ambil nak lekan tinggal maksu. Kaedah ada gitu lah. Itu saudara pak mentua betul tak? Mak melakan bini tapi belah pak mentua kita. Tapi syarat mati. Baru boleh himpun. Kalau tak mati lagi haram nikah ya sembahyang betul. Yang dia pergi salam pula dengan mak melakan bini. Orang Melayu kita ni main salam. Memanglah pangkat dengan anak kita tok ngah depa lah. Dah mak melakan bini tapi dengan kita tak sengkut apa. Sebab dia mak saudara bini. Tu saudara pak mentua kan, saudara mak mentua. Mak melakan bini kita, bukan mak melakan kita. Kadang-kadang pergi di rumah tudung tak pakai. Dia kata kau alim apa, nak melakan manjang ni juga. Manjang lah. Manjang tu anak melakan tu bini kita ya. Yang kita bukan manjang pun. Orang kita ni dia salam. Salam. Anak kita tak apalah tu melakan dia. Kita ni tak sengkut. Bini mati ambil mak makan dia pula. Tak apa. Mula pula maksu tu mudah budak oleh bini.
Banyak ni orang Melayu kita salam tu. Batal semayang. Dia kaedah ada gitu. Bila batal semayang tu, wali benda haram salam. Haram tak boleh salam. Ketak nak salam juga. Lepik. Lepik. Itu jijik biasa cerita dulu. Masa dia duduk di petani tu. Tu dia suruh buka pondok di Johor. Dia sana Johor, Dala, Yala. Jala, Dala, Yala. Orang tak tahu Jala, Dala dengan Yala ya. Itu guru lah Pak. Masyarakat dia ni jadi jahil balik macam siam. Kan dia pun siam. Jadi tok guru dia ni, Wajilah Jambu ni suruh Tok Cik pi buka di situ mengajak balik. Dakwah balik sampai balik. Oh, bukan senang oh. Orang tinggal agama kita pergi duduk dakwah kat masjid surau ya. Kan? Dia pergi dakwah dalam kampung orang asli ya. Kalau boleh tarik tu hebat. Tu dia mak lah ni kata pi bela jaga budak sampai jadi orang baru hebat. Kalau tak jadi orang tak hebat lagi. Kita pergi dakwah kat mana? Kat surau masjid. Saya pandai Dia pergi duduk dalam kampung. Payah dan sahabat-sahabat mengislamkan orang-orang susah. Dia lebih cabaran lagi besar. Duduk dalam masyarakat lagi macam-macam dugaan. Tapi duduk kawasan Islam tak. Cuba kita duduk kawasan Batak. Tak mau pula dengan Islam. Mampui. Orang mudah. Orang lah ke pondok mudah. Dulu Tok Guru ke pondok turut menyemun. Perang tu. Mana dulu perang tu. Lah mudah kan. Masalah ni dia pergi balik pergi duduk di Jala. Mula-mula tu dia azan berjemaat. Dia keluar sekampung. Dia pun kata tak nak dengar lama lah. Mai penuh masjid tu. Memang tengok. Lepas tu dia kata dia pakai yung balik habis. Siapa pun tak. Saya sembahyang seorang juga dia tak. Balik. Dia tengok habis keluar lentan Cina. Tu Cik Pi seorang kempen. Sampai sekampung main semayang. Dia main semayang pula tu kata jantan Tina main semua. Jumaat lepas pun nak semayang. Semayang pula habis semayang nak salam semua. Tu punya jahil agama. Dia kata lalai ambil kain sorban. Tapi duduk betul je lah. Bawa tak tengok tu ku tak boleh. Sigak. Sigak tak boleh. Sagak tangan tu dah. Tu dengan masa tu dia bagi ikut. Tak tengok muka dah. Oh tu si warak semua. Tak tengok. Tengok siapa dah. Tak tangan tahu dah perempuan angkat tu. Orang ni pun kadang-kadang dia tak faham. Saya tengok muka sekali depan mata. Allah yarham tu Salesi hilang semangat terus. Orang main tahnik anak Masjid Merautan. Main suara Tok Guru dia betul tak nak main ngaji. Kita tengok tahu kan main nak tahnik tak apa lah. Mereka pun tahu kok kata Tok Guru tahnik kan. Orang ambil berkat Tok Guru ni mana orang hati lah juga kan. Tak apa habis-habis salam lelaki dia salam. Lepas tu perempuan tu pun suara Tok Guru dia biasa aku tu tersuar aku tu. Dia pegang ngancum terus. Muka Tok Guru belin terus. Dia tadi hadut jalan semangat. Jadi aku tu Islam kata aku tak dah jumpa orang ni. Ni bahasa nama Tok Guru ya. Bini dah muda lagi dekat tu. Dia rasa dalam 30-an macam tu. Laki suara nak balik salam dia tengah tak apa. Sama suara aku tu tak apa. Bini dia pun suara aku tu Tok Guru kau automatik dia suara tu dia pegang tangan cium. Muka Tok Guru belin tu. Tu kata lah hang lah. Hang buat lagu ni tu kata nak salam lain kali abang. Boleh aku lapik tu kata kan. Hilang semangat Tok Guru jalan jadi begitu tu kan. Ya tu. Ada lagi passion ni tu. Lepas nak tabaruk untuk guru baguslah tabaruk. Tak tahulah tu. Batal tu guru jadi lemah semangat tu. Duk begitu. Ni salah haram kalau batal ayat sembahyang ni wali ke haram. Kok muka kita nikah baru kita macam dalam muka dia Betul? Betul.
Pasal dia bukan mak bini kita. Yang kata batal, yang kata tak batal ni mak mentua kita. Dia bukan mak mentua. Maksud mak mentua ni mak kandung isteri kita. Ni bukan mak kandung, dia mak tiri. Dia pun sangkut dengan bini kita pun tiri je. Dia bukan kandung. Yang kata mahram kita tak boleh kahwin dengan dia tu mak bini kita. Takdir kata lah. Kalau isteri meninggal, pak mentua meninggal, tinggal mak mentua dengan kita. Mak mentua pun lebih kurang mak kita. Nikah dengan mak mentua tu pula. Mak mentua tiri lah orang ni kan. Bukan mak mentua betul. Tapi kita orang Melayu ni panggil mak mentua juga kan. Tak boleh tak tau? Boleh ganti tempat dia pula? Boleh. Tak apa. Mak saya ganti 4 ayah lah. Ganti. Kalau muda kan. Kalau muda lah. Kalau tua dia orang tak mak lah. Baru cari lain ni lah. Dia ada orang besar berlaku tu. Pak mentua mati, bini dia mati. Dia dah ambil. Tenda pak mentua dah. Muda lagi. Jangan tengok pula markah sekolah dulu pula. Jadi Yelah tu. Elok. Berhimpun balik lah. Kalau pak mentua mati, boleh tak? Boleh. Kalau pak mentua dia mati, Dengan mak tiri bini. Boleh? sekali dengan Sekali dengan isteri tak apa. Sebab isteri dengan mak tiri dia tu kan kali himpun dia berkata pasal dia pun tak ada hubungan nasab. Depa hanya hubungan berambil-ambilan. Kan antara mak tiri baru tu dengan bini kita tu bukan ada hubungan nasab. Boleh himpun. Mak tiri pun bini nombor 2, bini kita bini nombor 1. Contohlah kan. Kalau boleh lah. Tapi cucu dia kan? Cucu kita anak kita Anak kita dengan mak tiri dia. dengan mak tiri tu. Dengan mak mentua tiri kita. Tak betul. Tak betul. Sebab tok tiri. Tok tiri ni pangkat mak tiri. Isteri pak. Ni ada ni. Anak tiri, mak tiri. Kan? Dia duduk section mak tiri. Kalau kata anak kita nikah pun, suami dia pun tak baca elok dengan tu pun betul. 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 Itu betul. Pasal suami dia bukan satu mak mentua. Kan? Dia bukan tok mentua, dia tok tiri. Anak kita ada. Anak kita dengan dia tu jadi pangkat tok tiri kan, mak tiri kan. Mak tiri tak betul. Kita tak ada sanggup tak. Tak ada sanggup tak. Pasal yang menikah tu tok wan dia pak. Kita bukan pak kita. Kita pak mentua. Yang nak jadi tak batal kat kita, mak tiri kita, tok tiri kita. Tok wan kita pergi menikah dengan orang perempuan. Bukan tok kita. Tu tak batal. Sebab dia duduk dalam mak tiri ni sebuah dengan kita. Sebab pak tu pak kandung. Pak kita. Kita ni dengan bini pak mentua kita dengan pak mentua bukan pak kita. Pak mentua. Pak mentua. Bini dia lain pada mak mentua kita. Tak batal. Batal ni. Batal. Cuma anak kalau tak baca. Anak dah lah. Sebab nikah dengan tok wan ni pak. Kan? Nikah dengan tok wan ni pak. Kita bukan pak kita. Pak mentua. Maksud dia tu. Dan demikian lagi dinamakan mak mentua itu ibu dan nenek-nenek bagi tiap-tiap perempuan yang engkau wasiakan dia dengan waktu syubhat. Masalah waktu syubhat. Dia terwaktu syubhat seorang perempuan. Mana-mana mak kepada perempuan yang diwaktu syubhat ataupun tok nenek dia tu menjadi tok nenek kita juga. Tok nenek mentua tu. Dan wahai kita dengan dia bukan ada waktu syubhat. Tok dia jadi tok mentua kita. Sebab tu dia jadi mahram. Maka haram engkau berkahwin dengan ibunya, ibu perempuan yang waktu syubhat tadi ni, dan nenek-neneknya. Tetapi sungguh pun kata haram kahwin, batal wuduk engkau bersentuh dengan mereka itu. Sebab kaedah dulu, tiap-tiap perempuan yang haram dengan sebab waktu syubhat
maka haram kahwin tetapi batal wuduk. Kaedah dah. Nak kaedah balik yang kau surat dulu. Kaedah tu jangan ni sebab dia tak sekuat nasab. Sembahyang dia tak syok sekali. Dia hanya kalau tidak ni kalau haram sebab nasab ni dia dua. Satu haram kahwin, kedua ayat sembahyang tak betul. Tapi kalau sebab waktu syubhat dia hanya sabit belah haram kahwin dah. Belah ayat sembahyang dia tetap betul. Dia tak sekuat nasab. Nasab ni dia kuat lagi daripada waktu syubhat. Habis tu yang kedua. Dan ketiganya daripada 4 bagai orang yang haram sebab musaharah tu, perempuan yang haram nikah dengan sebab berambilan itu siapa? Menantu engkau, menantu kita. Apa takrif menantu ni? Iaitu menantu tu tiap-tiap perempuan yang telah berkahwin dengan anak cucu engkau. Dan jikalau mereka tiada wati akan dia sekalipun. Mana anak kita ke, cucu kita ke menikah dengan seorang perempuan, automatik semata-mata angkat nikah, dia menjadi martabat menantu kita. Walaupun cucu kita, istilah fiqah dia panggil menantu juga gitu. Dalam bahasa Melayu kita panggil cucu menantu lah. Dalam bahasa fiqah dia duduk dalam bahagian menantu. Menantu ni tiap-tiap isteri bagi anak ataupun cucu cicit kita. Itu nama menantu. Semua. Dan kalau kata bercerai dah mereka pun tetap menantu itu. Bila-bila raya pun dia kadang-kadang begitu. Mereka menikah, mereka ada masalah. Tapi dengan mentua tu duk baik situ. Raya pun nak main situ. Orang anak dia cucu kita juga kan. Dia tak terputus hubungan tu. Boleh salam je mereka. Assalamualaikum masuk. Masuk main di rumah wahai. Anak kita tu pisah dah dengan dia menikah orang lain. Dia kuat dengan sebab musaharah walaupun cucu kita ni tak setubuh dia sekalipun. Semata-mata angkat nikah. Ni rayah li radi juga ni. Dan jikalau mereka tiada watikan dia, Qadha'ih kata, kalau anak kita menikah dengan seorang perempuan dia tak setubuh, cerai. Maka boleh nikah dengan kita. Itu Qadha'ih lah, atau Mu'tamad tak boleh. Mazhab Hanafi boleh. Mazhab Hanafi boleh sebab dia tak setubuh. Dia hanya akad nikah sahaja. Mazhab Syafi'i tak boleh. Dia jadi haram mutlaqan. Maka haram engkau berkahwin lagi tiada batal wuduk engkau bersentuh dengan dia. Tapi takat dia je lah. Maka tiada haram atas engkau ibu menantu engkau. Itu bisa lah. Apa ada bini? Tok Bisan jantan tu mati, yang tahu apa bini mati. Ambil Tok Bisan tu. Bini Tok Bisan buat bini. Orang Melayu panggil bisan sebantai. Ambil Tok Bisan nak cucu tak kembang dia punya tu. Dia panggil mak dah kan. Dia nak kita menantu pun. Dia panggil bisan sebantai. Sebantai. Boleh tak? Boleh. Sebab kita dengan dia bukan ada hubungan apa-apa. Takat bisan duk musaharah pun tak ada. Bisan dia tak masuk mahram. Di mana? Haram sebab nasab lagi tak. Susuan tak. Beramilan pun tak. Sebab beramilan ni 4 ya. Mentua, menantu, anak tiri, mak tiri. Boleh ya. 4 tu ya. Ni bahagian apa nama menantu ni. Haram atas engkau ibu menantu engkau. Tu bisa ni tak lah. Dan saudara menantu engkau. Menantu kita ni perempuan tu. Adik dia, kak dia dengan kita tak sangkut. Tak sangkut. Pasal menantu tu je yang sangkut. Takat dia seorang kan. Kak dia, tambahlah mak makan dia apa lagi je. Kak dia boleh. Kita ambil adik. Kita ambil kak. Anak kita ambil adik boleh. Tu yang Imam Syafi'i biasa tanya,
Imam Muhammad bin Yusuf dan dengan Imam Muhammad bin Hasan dengan Imam Abu Yusuf, anak murid Imam Abu Hanifah yang masyhur di Kufah. Imam Abu Hanifah ni dipanggil mazhab Ahlu Kufah, atau mazhab terbesar di Kufah di Iraq, mazhab Abu Hanifah lah. Lepas tu Imam Syafi'i pergi ke Baghdad. Dia duk cari anak murid Imam Abu Hanifah ni ngaji, nak tahu perjalanan ijtihad Imam Abu Hanifah. Antara guru kepada Imam Syafi'i sendiri, Muhammad bin Hasan Al-Syaibani. Muhammad bin Hasan Al-Syaibani anak murid besar Imam Abu Hanifah. Nak tengok beza di antara perjalanan mazhab digelar dengan mazhab Ahlu Ra'yi dengan mazhab Syafi'i ni. Mazhab Syafi'i dia combine di antara Ahlul Hadis dengan Ahlu Ra'yi sebab dia ngaji Imam Malik. Dan dia combine dua aliran mazhab Syafi'i ni, Ahlu Ra'yi dengan Ahlul Hadis, dia kuasai dua. Akhir cerita tu masa tu di depan pemerintahan Khalifah Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid buat majlis. Dia panggil bab munazarah wal jadal. Munazarah ni perdebatan, debat ilmiah. Kalau lah ni panggil debat ilmiah. Di antara penghujahan antara fuqaha ni dengan fuqaha ni. Wakil daripada mazhab Abu Hanifah ni Muhammad bin Hasan Abu Yusuf. Wakil daripada mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i berdebat. Mula soalan daripada 7 Imam Syafi'i ni, semua soalan mau jawab cepat, spontan. Tak ci balik tengah. Mana apa tanya 7-8 soalan kat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i jawab satu siap nak balik. Habis semua Imam Syafi'i kata, "Lah gila saya nak tanya pula." Seorang satu soalan. Dia tanya kepada Imam Muhammad bin Hasan dan Abu Yusuf, salah seorang ni. Dia kata ada seorang laki-laki. Laki-laki ni dia dengan ayah dia, daripada dua beranak. Seorang daripada mereka iaitu anak tu pergi menikah dengan seorang perempuan. Menikah dengan seorang perempuan. Tiba-tiba ayah dia ni pergi menikah dengan anak bagi perempuan tu. Segi halal tak ada masalah kalau gana 69 kan. Cuma Imam Syafi'i kata ayah tu pergi menikah dengan anak perempuan menantu dia, dapat seorang anak lelaki-lelaki. Dan anak dia tu yang lelaki-lelaki pergi menikah dengan mak mentua pak dia. Siapa nak panggil guna? Payah soalan tu. Muhammad bin Hasan mendengung tu, tak ada nak jawab. Satu, tanya pula Abu Yusuf, "Wahai Imam Abu Yusuf, fardu takdirkan masalah faraid ke atasku, dengan mana seorang mati meninggalkan RM700, tiba-tiba RM1 daripada RM700 tu dapat kepada saudara perempuan seibu sebapa. Siapakah adik-adik waris yang lain lagi?" Faraid tak boleh jawab automatik. Lalu Imam Khalifah Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid ni alim, dia mujtahidin, dia boleh bina mazhab sendiri. Dia sahabat baik kepada Imam Sufyan Tsauri, kawan baik mengaji sekali. Sufyan Tsauri Amirul Mukminin fil hadis. Saya macam Isya tak. Lepas tu pakak mengiktiraf bahawa kealiman Imam Syafi'i. Masalah ni ada dalam kitab Hadiqatul Azhar Wariyahin karangan Syekh Ahmad Fatani. Tak Syekh Ahmad. Bab fadilat kelebihan Imam Syafi'i. Gua dalam tu. Dari Imam Manaqib, Imam Pak Mazhab gitu dia. Ustaz kita ustaz. Syekh Ahmad. Hadiqatul Azhar Wariyahin fi manaqibis salihin wal awliya was salihin. Dalam tu ada baik. Dia ada cerita bab sejarah banyak tu. Sejarah ulama-ulama. Imam Ibrahim Dusuqi apa semua ada cerita dalam tu. Sidi Ahmad Badawi kan, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Cerita dalam tu Imam Syafi'i lidah panjang. Lidah ni. Lepas tu lidah dia fasih. Lidah panjang tu. Ada cerita Syekh Ahmad. Baik.
Baik juga. Lebih kurang ni sulam ni. Tak masalah fiqh. Belakang tu ada bab perubatan sikit. Masalah fiqh ada sikit. Tapi banyak sejarah. Sultan. Syamat. Macam-macam. Mana dah. Kalau jual saya rasa tak ada jual. Kalau pergi khazanah Fatani ada. Syamat. Punya autat. Dia waris ada. Syamat. Hadiqatul Azhar. Ni sajak baca kita tu. Ada. Jadi penuh dah. Dia ada berubat dalam tu dia baca. Baca sejarah-sejarah ni ingat baca. Hadiqatul Azhar. Cerita wali-wali ni ada. Rahim Dusuqi, Sidi Ahmad Rifa'i, kan macam wali-wali kutub, Abu Hasan Syazili, macam tu. Syekh Abdul Qadir Jalani dia tanya. Ada. Lama lah kitab tu pun simpan dekat mana tak tahu. Yang kena cari balik. Ada dalam simpanan tu. Masalah ni. Salah ni. Mesti ingin tanya Taroik satu, bab munakahat satu. Dia jawab. Alim Muhammad Syafi'i. Satu Khalifah Rashid bagi kat dia berapa ratus dirham, berapa ratus dinar tu. Selesai majlis duit tak ada. Syafi'i. Syafi'i betul boleh bagi duit kat dia sebelum keluar daripada istana. Duit tu dah selesai dibagikan kepada fakir miskin. Tak ada sekupang pun tak ada. Mak dia kata kalau hang balik daripada mengaji, buat balik kalau masih berbaki sekupang, jangan masuk jumpa aku. Imam Syafi'i. Aku bukan nak harta, aku nak ilmu. Tak ni balik Lepas tu dia balik Mekah pun dia saya balik daripada Baghdad, dia tak ni balik. Sebab orang hadiah kat dia tu ulama besar kan. Hadiah lah sebagai besar hati. Tak balik dia pergi di Mekah. Dia pergi di Masjid Haram dulu. Yang situ selesai harta dia tu. Tak jumpa lagi mak dia. Buat kerja duk khidmat masjid, orang mai tanya nikah Muhammad ibu kepada Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya saya susah. Saya ni anak murid dia. Duit tak mana dah nak balik. Hang pergi tanya dia ada duit tak? Kalau ada duit jangan balik. Aku tak mau. Warok mak Imam Syafi'i macam tu. Kita balik ni, balik pada dia. Tak balik apa-apa agak kat aku. Itu beza kita kan. Mak dia ada. Mak Imam Syafi'i jiwa. Syafi'i mana ada lah rumah daripada kecil-kecil dia luar Amin. Hebat orang ni. Kita turut di pondok. Turut pergi di sekolah. Awak siapa ni? Tanya kat anak. Tak payah kita imah tak kuat. Dulu kan ada ngaji Mekah, pergi umur 20, balik umur 40. Tak balik. Lagi tak habis ngaji. 20 tahun. Kita aku man semua. Zaman kita. Lupa lah. Habis. Itu masalah tu. Dan demikian lagi dinamakan menantu engkau, iaitu tiap-tiap perempuan yang diwati akan dia akan perempuan oleh anak cucu engkau. Wati itu dengan wati syubhat. Dia panggil menantu wati syubhat. Maka haram engkau berkahwin dengan dia, tapi lagi batal wuduk engkau bersentuh dengan dia sebab sabit melalui wati syubhat. Dia hanya sabit pengharaman nikah sahaja. Ayat sembahyang tak batal. Ini keluar kaedah lagi lah. Habis. Dan keempatnya anak tiri engkau. Siapa yang kata anak tiri ni? Iaitu anak cucu bagi tiap-tiap perempuan yang telah berkahwin dengan engkau. Tapi syarat nak jadi anak tiri tu, nak jadi mahram kita tu, dengan syarat engkau sudah wati perempuan yang berkahwin dengan engkau. Dengan syarat kita kena setubuh dia dulu, baru anak tiri kita tu jadi mahram.
Anak tiri ni sama ada anak yang telah ada sebelum kahwin dengan kita ataupun anak yang ada selepas daripada cerai dengan kita. Dia janda, anak dua. Contohlah, nikah dengan kita boleh 3 orang, cerai. Dia pergi menikah pula dengan orang lain, boleh pula 2 orang. Jadi 7 orang. Jadi 3 orang anak kita, 4 orang anak tiri. 2 orang hak ada sebelum kahwin dengan kita. 2 orang lagi lepas cerai dengan kita. Nama anak tiri. Bukan kata hak-hak kita nikah dia ada ya. Hak ada selepas pada kita cerai dengan dia apa nama anak tiri. Tapi dengan syarat kita dah setubuh isteri kita. Dah setubuh hukum anak 3 orang lah tu. Kahwin dengan kita, kahwin dengan anak kita tak apa lah. Anak kita pun bukan mak tu lah, mak lain lah. Kalau mak tu tak boleh gerak lah, lepas saudara si ibu kan. Mana apa nama anak tiri tu, syarat kena setubuh isteri. Atau barang yang pada makna wati, pada makna ni pada hukum wati sama macam dengan setubuh walaupun tak setubuh. Lagu mana? Barang pada makna wati iaitu dimasuk mani engkau yang muhtaram ke dalam rahimnya, rahim perempuan tadi ni. Dia panggil rahim mani yang muhtaram ini, maksud dia rahim. Apa nama mani muhtaram ni? Iaitu mani kita yang dikeluarkan dengan tangan isteri. Kalau keluar melalui tangan kita ataupun tangan selain isteri, bukan mani muhtaram. Dia kita tak setubuh isteri kita, tapi mani kita tu bila keluar mani, ni nak kena sebut enggak lah kan bab hukum. Bila dia keluarkan mani kita, dia ambil mani tu, dia buh dalam rahim dia. Kan? Walaupun tanpa persetubuhan. Maka dengan sebab barang pada makna wati begitu, maka seluruh anak dia yang bukan anak kita tu dinamakan anak tiri. Dan andainya jadi anak dengan sebab mani kita tadi ni, maka jadi anak kandung kita. Ada ke orang buat begitu? Tak ada. Proses persenyawaan. Kalau ni buat begitu kan, suami isteri yang tak boleh anak, kadang-kadang dia pergi jumpa doktor kan. Jumpa doktor macam mana ni? Dia buat pemanian berhadas kan. Macam mana pemanian berhadas tu? Kan? Dia tak tahu kata haid pun berhadas juga. Dah istilah lepas perubatan kan, permanian berhadas. Mana dia ambil mani suami, ambil mani isteri, dia persenyawakan, kemudian dia suntik ke dalam rahim isteri. Syarat dia, mani dia yang keluar tadi, isteri dia yang keluar. Jangan bagi nurse pula. Nisbah jadi anak tu jadi. Sebab mani, tapi nisbah tu jadi haram. Sebab nurse tu, nak lagi ni dia sopa tu ya. No. Dia tak mau tangan nurse, tak mau. Walaupun nurse muda pun tak mau. Dia mau tangan bini dia. Tangan isteri dia tu tak. Sebab dalam mazhab kita, mengeluarkan mani dia panggil istimna ni hanya halal melalui tangan isteri dan juga tangan milik yamin. Milik yamin ni kita ada hamba perempuan yang sah, yang halal di setubuh. Selain daripada 2 orang ni tak boleh. Kan? Tak mau ada tangan kita ataupun tangan orang-orang lain. Tak boleh. Tangan isteri saja boleh untuk mengeluarkan mani suami. Ni dia panggil mani muhtaram. Mana dia? Dimasukkan mani engkau yang muhtaram, mani yang dihormati, mana bukan mani haram. Kalau mani haram, kita yang keluar mani sendiri. Bahasa Kedah kata merancang. Dia kena isteri yang buat. Jangan kita. Dia buat tak haram. Walaupun kita tak buat pemandian berhadas pun tak boleh. Kita sendiri nak buat je. Dia kata, dia cari kaul ni nama. Orang lah kan tak tahu kaul lugu tu dia cukup nak buat amal. Dia mazhab Hanbali pun. Mazhab Syafi'i tak boleh. Haram. Malah ada kaul yang mengatakan makruh. Dalam Al-Bajuri Ibn Qasim dah. Macam kaki tu duk taklid kau tu. Hampa kalau tu taklid berjabu dah. Tak. Saya faham bab tu kan.
Istimna' dia panggil biyadihi mal'unun. Haram mazhab kita. Hanbali dia ada 3 syarat. Dalam Sawi Jalalain dia sebut. Syarat-syarat kita nak keluarkan mani dengan sendiri. Salah satu syarat dia kita dah tak mampu nak bendung nafsu dan kita khawatiri berlaku zina. Sedangkan isteri dalam keadaan tidak suci. Dia tak boleh bendung lah. Kalau dia gagah sabak masa dia jadi jahat dengan orang. Masalah tu ada lah khilaf. Dia saja tak boleh. Yang istimna' tak apa. Walaupun saya cakap tak apa. Ini masalah orang yang tak dapat anak. Dia tak mau anak. Orang istilah orang tua kata makan kat dapur, kumur kat luar. Betul kan? Bahasa Balarah orang tua kan. Dia panggil makan kat dapur, makan di dapur, kumur kat luar. Apa dia? Tu. Faham tak? Tu Balarah orang Kedah lah tu. Kedah cakap ke tu. Makan kat dapur, kumur kat luar. Dia makna dia setubuh isteri dia. Dia pancut kat luar, dia tak tembak dalam. Orang tua kata makan di dapur, kumur kat luar. Bahasa orang tua kan. Bahasa tu dia jaga, dia tak mau bagi nampak. Makan di dapur, kumur kat luar. Kita ada juga. Buat. So kata hati ni tambah budak-budak dulu kan. Dengar tak? Makan dapur, kumur luar. Buat. Jadi ni mai besar. Istilahan dia panggil perumpamaan. Mana dia setubuh isteri tapi dia tak tembak dalam rahim isteri dia. Buang luar. Itu masalah orang yang tak mau bagi dekat anak lah. Dekat anak. Suami kita kan payah. Tu jadi ya, tu kena bak dia. Itu kenapa dia? Tak boleh tak ni. Ada dalam bab asrarul jima'. Kitab jima' tu ada satu kitab nama asrarul jima' baina zawjain. Mak bagi ke pihak-pihak tak mau bagi lekat. Tu kata aku mak kalau abang rugi dia kan. Kalau macam tu air mani tak masuk. Jadi tak boleh lagi lah dia jadi anak tiri jadi mahram lagi. Jadi tu setubuh. Kalau dia setubuh boleh. Dia tu setubuh lah. Duduk balik dalam tak apa. Tak apa. Dia jenis setubuh ya. Syarat dia tenggelam hasyafah zakar. Tak syarat keluar mani. Kan dia syarat setubuh. Syarat setubuh ni tenggelam hasyafah zakar. Walaupun tak keluar mani. Dia dah sabit hubungan nasab. Mana kata anak dia tu jadi nak tiri. Walaupun tak keluar mani. Ataupun dia tak setubuh tapi buh mani. Ni masalah ni. Dia tak setubuh tapi dia buh mani. Jangan kita kata ada ke orang buat lagu tu? Kita tak ada dalam masyarakat ni tak tahu. Benarnya ada banyak masalah tu. Minta maaf cakap lah. Benar-benar macam ni berlaku. Sebab tu hukum fiqah ni dia meratai. Ada jadi satu kisah dulu ni. Kalau dia tak pakai tangan bini dia pakai tangan ni. Jadi anak tu taraf dia tak sampai tak jadi anak dia. Mahtaram mani tu. Tak mahtaram. Dia kena mani yang mahtaram. Jadi anak yang jadi tu lepas dia senyawa tu dia keluar dengan mani dia. Tapi bukan pakai dengan jadi anak tu jadi. Anak jadi. Tapi perbuatan jadi hak tu apa nama kalau dengan anak tu Kalau dengan anak tu tak jadi. Kalau jadi budak tu anak dia lah pasal mani dia. Cuma perbuatan dia tu haram. Perbuatan tu haram. Sebab anak tu kalau jadi persenyawaan tu jadi anak tetap nisbah dia sebab mani dia. Cuma perbuatan dia tu haram lah. Macam pergi semayang curi kain gitu lah. Sah semayang. Tak semayang sah. Yang haram tu orang nak balas kain orang. Macam tu lah. Bandingan dia. Jadi ingat ada seorang ustaz cerita kat saya. Dia berubat orang. Adalah nikah 5-6 tahun. Tak boleh nak. Awal dulu main berubat lah. Dia bagilah petua apa semua. Balik baca ni apa semua minum apa. Tak apa. Dia pun balik makan ubat apa semua. Tak buka.
Mai pula kat dia. Banyak tu lah. Tak ada ukri Ustaz. Dia duduk menunggu. Kita tak apa. Mak dengan ayah apa semua hidup belah tu Ustaz. Saya nak sembang kan. Budak muda je lah. Jom 20-an kan. Panggil seorang-seorang. Duduk sama-sama seorang dia tanya. Hang buat lagu ni? Buat apa Ustaz? Dengan bini? Ish, tak buat apa dia dah. Tanya. Tak pernah setubuh. Allah, dia kata aku tak nak jumpa lagi lagu ni. Ada semua. Nikah 100 tahun pun tak boleh nak. Dia kata. Ada lagu tu. Dia kata kena lagu tu Ustaz. Sampai lagu tu. Saya ngaku menikah syok-syok lagu tu, menikah ada bini lagu tu. Dia tak faham. Mula dia tanya tak naik ke? Tapi tak pernah setubuh bini. Dia tak tahu kata boleh. Tu yang saya kata taubat ni tu. Tak pernah setubuh. Tu kalau buat persenyawaan boleh buat kan. Isteri tu. Itu. Halal lah. Tu kata masalah fiqh. Dia kata Allahu Akbar. Ada ke? Anak nak kata bodoh tak gemak dia kata. Pada tu dia suruh. Tak ada 5 bulan mai pula. Mai kata lekat dah. Mal dekat dah Tuhan tak buat dah. Ada. Saya dengar. Apa Pak Ngoh tu? Dak anak dia kata lama-lama hidup dah ni kali pertama nak jumpa dia dah. Ada macam tu. Saya dah fikir orang tu tuan nak tunjuk masalah fiqh ni. Nampak masalah. Ya, balik-balik bingung tak? Bodoh pula. Dia kata orang seorang. Asal ada kita, dia mungkin dia fikir takkan sampai macam ni kot. Dia kadang-kadang orang ni kita tak tahu kan. Tentulah, kan bagi ada tu dia jurih gitu. Ada. Saya tanya, tengok masalah ni tanya tu. Ada semua. Ish. Tak sangka kan, benda kita tak sangka. Ni yang kata barang yang pada makna wati. Lagu mana barang pada makna wati ni? Perbuatan yang pada hukum wati, nama sopa wati dah. Iaitu dimasuk mani engkau yang muhtara. Masuk tu ke dalam rahimnya, ke dalam rahim perempuan tadi ni. Suntiklah. Menjadi persenyawaan. Lalu ni banyak orang buat pemandian bahadah ni. Kebanyakan pemandian bahadah ni anak kembar. Ada kembar sampai 3. Saya pergi hospital dia tengok, Cina ni kembar sampai 3. Tanya, you kembar sampai 3. Dia kata, ada makan ubat dah. Dia kata, buat pemandian bahadah ni. Saya jumpa ada 3 orang yang kembar sampai 3 kan. Dia kata semua ubat tu. Kebanyakan dia pemandian bahadah ni kembar. Tengok pasal yang dia tahu tu, tengok dia lari anak tu, saya lari bitar tu. Saya kata berapa orang suruh anak tanya-tanya 3. Boleh. Tapi syarat dia, mani suami dia kena main. Si isteri tak boleh bagi nurse. Kadang-kadang nurse panggil mai macam laju lagi dulu pun. Tak apa. Permanian bahadah ni. Kalau mani boleh? Ya? Kalau mani boleh? Tak boleh. Dia mani suami saja dengan isteri. Tapi syarat mani suami dia awak keluar. Dia yang keluarkan mani kan. Macam tu juga lah isteri pun kan. Dia sendiri tak boleh lah. Kita kena keluarkan mani dah. Bagi kita sendiri mani tak muhtaram, perbuatan kita tu berdosa. Kalau saya tanya tadi yang kata kalau orang lain nak mani kita Tak boleh. Haram lah. boleh haram tapi anak tu Kalau anak jadi anak dengan situ, makna jadi anak kita juga kan. Cuma haram sebab perbuatan mengeluarkan mani tu. dia tegak lah. Dia lah. Lelaki tu kata, muda-muda tak apa nak nikah dia tak wali.
Ada orang macam tu. Nurse dan kata pagi dia pergi tunggu dah. Tahu sungguh. Saya biasa tengok laju pergi tengah apa saya apa. Apa abang dah nak buat senyawa ni. Laju dia kata aku tu. Hompa saya kacau orang. Kita tu kena gong gitu. Okay. Banyak ada stak ni pun banyak. Cina banyak ubat. Cina ni masalah kan. Kepak kan bab jima ni payah nak. Nafsu depa ni waktu muda waktu tak nikah rancak. Depa nikah naik 40 tambah 40 depa. Ni batang keladi je. Tu yang depa banyak makan ubat tu. Saya tak titik. Saya yang pasal bab ni saya mengaji kitab tu. Mengaji kitab tu. Ustaz Jab pula maklumat luih bab tu. Ustaz Jab. Dia sata. Mengaji mak dia. Balik kita mengaji kitab tu. Dah. Nak buat apa dah? Dan umumnya bila kita ngaji, ni ilmu para alim ulama. Dan dalam kitab tu kalau kita tengok rujukan Ustaz, bukan ulama besar, Imam Zuruk, Imam Ghazali, memang jago-jago sang sufi tu. Tidak balik. Tak benar orang sufi Ustaz. Fatwa depa fuqaha lagi sufi. Sajak. Tak tahu sajak. Lepas bisa ngaji tahu kan? Ni tua ke? Ya betul apa? Betul apa? Benda ni memang Pak Simi kata punca kerosakan akhlak, punca keruntuhan masyarakat, punca di jima'. Punca tang jima'. Rosak. Nak menyalahkan anak tak boleh. Sebenarnya mak bapak tu yang besar. Hari bulan tak ada kira, waktu time pun tak kira. Sebenarnya dia ada fungsi. Dia ada peranan, dia ada pengaruh. Dengan sebab keadaan jima' tu kadang-kadang akhlak anak tu. Semua dia ada kesan situ. Daripada situ. Sebab tu ulama jaga abad jima'. Tak ada jima' ni banyak. Bukan kata sama-sama kata bubun keras ya boleh nikah dah. Mamak dulu dia atur. Selalunya kita lagu tu kita ngaji pondok ni ujung-ujung baru terus je. Kalau baca awal-awal nahu tak dah baca ada kira nak nikah ya. Dia cunggit awal. Kan ni kita tahu lah. Pak Cimik kata kalau entah buat kursus ni kaya entah dah. Tak mau. Dia dah satu hari bulan lah apa semua dia. Anak jadi akhlak tak elok. Kalau jima' yang melekatkan benih itu hari Ahad. Dia sebut. Kalau hari Rabu silap anak tu jadi pembunuh boleh jadi. Kesan dia sampai situ. Waktu orang putih kata time and space. Dia kena ambil kira. Dia rahsia dia tu bila datang ngaji dia turun dia sebut punca datang tu. Dia kena sembang ni. Sembang apa sembang lah ni. Hatu bat lain. Malah minta kat Ustaz dulu pun kena kak. Tak. Entah takkan tak erti jimat lagi anak punya orang. Hai, entah takkan tak erti jimat lagi anak ramai lah. Saya gelak itu ada nak ambil ilmu. Lebih kutip tak lain nak ambil Ustaz pula. Boleh. Saya ada melawak kan. Tapi siapa tak tahan melawak sering juga lah kan. Tapi saya ada biasa dah hentam tu. Tergelak tu. Dia cakap lah. Dulu. Memang mereka sabar boleh. Dia ambil kira. Tarikh tempat pun pengaruh. Environment dia pun kira. Dia ada bak lain lah. Supaya tahu abad ni nak kena sentuh juga sikit kan.
Iaitu dimasuk mani engkau yang muhtaram ke dalam rahimnya. Sama ada anak tiri itu yang telah ada sebelum engkau berkahwin dengan ibunya. Tu anak tiri tu. Saya kata tadi ni. Kan? Atau yang baru ada selepas engkau bercerai dengan ibunya. Tu. Kan? Kita nikah dengan janda. Janda tu anak ada. Nikah dengan kita boleh 3 orang anak. 3 orang tu anak kandung kita. 2 orang. Kan? Kita orang Melayu dah faham. Lepas pada ada cerai dengan kita, anak dia tu tak sangkut dah. Tak. Tetap nama anak tiri. Sebab kita pernah setubuh dah dengan dia. Lebih kuat tautan sebab apa nama anak tiri tu, sebab dukhul ibu dia tu kuat. Kan? Ni dikira anak tiri tu. Dia tak semua. Ya? Akah ada sama. Kalau perempuan dulu ni, kita cerai dengan dia, kita dapat anak. Sama. Sama. Mana kalau kita cerai dengan dia, kita nikah boleh anak pun. Bekas bini kita dengan anak kita baru ni, anak tiri juga lah. Sama, akal. Kan? Oh, jadi boleh jadi wali? Tak boleh. Pasal anak tiri. Oh, jadi. Tapi tak boleh. Rumah orang tu lah. Dia cuma jadi wali. Wali anak tiri tu, pasal dia bercerai dengan mak kahwin baru tu, mak janda tu kan, orang anak tiri kahwin dengan bapa kita. Lepas tu bercerai pula. Nikah dengan pak kita. Kononnya dia berkahwin dengan bapa dengan Lepas cerai dengan kita, nikah dengan pak kita. bukan. Betul? Dia tadi bawa anak tiri kahwin dengan bapa kita. Macam mana? Dia janda tu ada 2 orang. Ada 2 anak, betul? Kahwin dengan bapa kita. Dengan bapak kita. Jadi Bapa tu anak tiri tu jadi mahram dengan bapa kita lah kan. jadi anak tiri. Masih boleh jadi wali. Siapa jadi wali? Bapa kita. Bapak kita pun pak tiri je. Bukan pak kandung. Tak ada. Dia kena pak kandung. Pak kandung. Pak tiri tak masuk. Bukan setakat kata tak boleh jadi wali. Faraid pun tak boleh. Faraid pun tak boleh. Kalau kata pak kita mati, dia tak boleh makan. Dia pun cucu tiri. Anak tiri tak boleh makan. Dia bukan ahli waris. Kalau tak ada ahli waris ke, ahli waris tak habis harta pun, dia pun tak boleh makan juga. Dia kembali kepada, dia panggil zawil arham, hawashi dia tu. Dia tak dapat pada tiri dia tak ahli waris. Saudara ibu, anak saudara ibu tak. Dia orang Kedah kata patah titi. Kalau kata zawil arham tambah tiri lagi dah tak. Waris harta tak dapat. Dia mau kandung, nak kandung, cucu kandung pun melalui anak lelaki. Kalau anak perempuan tak boleh. Dia zawil arham. Tak boleh makan satu. Atau anak tiri itu baru jadi adanya dalam masa ibunya itu isteri engkau, seperti isteri engkau itu diwati oleh orang gila. Masalah ni tak? Jadi anak tiri suami. Padahal pada masa tu ibu dia tu isteri kita. Mana dia kena rogol dengan orang gila. Kan? Dia kena rogol dengan orang gila. Jadi orang gila ni dia rogol tu jadi wati, martabat dia sama macam wati syubhat. Kan? Sebab dia tu bukan mukallaf. Dia tu anak orang gila. Anak tiri kita. Sebab dia bukan anak kita. Anak isteri kita. Yang masa mak dia tu masih dalam tempoh dia jadi isteri kita. Gila. Tu jadi anak tiri tu. Maka wajib perempuan itu beriddah. Kena iddah. Selepas daripada orang isteri dia tu kena beriddah. Iddah macam mana? Iddah macam iddah cerai. Kan 3 bulan. Sampai anak. Kalau tak mengandung 3 kali suci. Kalau tak ada darah dah 3 bulan.
Sama. Macam iddah kahwin. Kahwin cerai. Ni dia kata kena iddah. Perempuan yang diwati oleh orang gila, dia kena iddah. Maka suami dia tak ada tubuh dah. Walaupun suami. Sebab masa tu dilarang. Allah perintahkan supaya dia beriddah. Ni dia kata ni. Maka suami wati akan isteri tu sebelum lepas iddahnya. Kemudian isteri itu beranak. Selepas orang gila wati itu 6 bulan 2 lahdah. Dan tiada lebih daripada 4 tahun. Selepas 3 bulan. Contohlah kita tunggu 3 bulan. Tiba-tiba main 2 bulan dia mengandung. Kena tunggu sampai beranak. Baru boleh tunggu. Lama. Nak sakai kawan tu pun dia gila. Tak boleh buat apa. Syarat. Tak pernah bantang. Bantang 3 bulan. Nak 9 bulan. Bini dia kata 100 hari pantang. Jadi setahun. Kena kahwin lain. Dia suami yang tak ni kena nikah lagi. Ya, jangan dia dalam bab-bab lagu tu. Dia ambil kira lah. Bab-bab syarak. Anak tu je anak orang gila tu. Pak dia orang gila tu. Anak jadi anak tiri kita pula. Kan? Padahal mak dia tu bini kita. Masalah tu payah jadilah. Mak. Dia bab-bab lagu tu dia ambil kira. Dia ambil kira mak lagi benda-benda lagu tu kan. Sajak kata orang tua-tua pun hak tu tak tua. Orang lelaki ni dalam. Sebab tu dalam sejarah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ni dia ijma' isteri dia sehari 60 kali. Ali. Sebab tu Fatimah Zahra dia tak ada haid. Kekuatan Sayyidina Ali. Dia hebat belaka. Ibadat dia, ma'rifah dia, semua hebat. Dia jima' isteri dia sehari 60 kali. So Allah tahu. Allah kata kurang sikit ni. Ambil satu pokok. Saya tak mahu sebut lah pokok apa. Hari penaya kawan, pokok kita ni kan boleh. Kan? Dengar-dengar ni nak perkenal kawan lah. Ada satu pokok saya tak mahu sebut. Bagi Sayyidina Ali minum balik rebus. Sayyidina Ali minum. Kurang Rasulullah. Berapa? Tinggal sehari 30 kali. Mungkin. Sayyidina Ali sehari jima' 30 kali. Kita makan tongkat Ali pun tak boleh lawan. Itu kekuatan dalaman. Dia kata saya ni teringin nak nikah waktu Fatimah masih ada. Tapi aku takut seandainya aku kahwin lagi, Fatimah akan kecil hati. Bila Fatimah kecil hati, barangkali Rasulullah kecil hati, aku tak boleh syurga atas sana. Lepas tu bila Fatimah meninggal, Sayyidina Ali nikah. Sayyidina Ali nikah isteri dia 7 orang sembilan. Tambah Syahia lagi 14 orang. Sayyidina Ali anak banyak oh. Agak-agak apa anak Sayyidina Ali? Selain Hasan Husin. Anak Sayyidina Ali 38 orang. 38. Ada apa? Kita duk tahu Sayyidina Hasan Husin kan. Tu dengan Fatimah. Contoh panjang kan anak dia nama orang apa-apa nama Osman pada nama Umar pada nama Khadijah pada Khadijatul Kubra. Banyak anak dia. Berapa orang? Yang Ali maintain kali 30. Tak rasa kita hebat dah. Tak lah. Kita tak jadi kerja. Cukup seminggu jadi kain buruk. Ya, tak kemas mana orang belakang. Itu bab-bab tu dia pandai masuk bab lagu tu dia jadi cerita lagu tu banyak. Kita pun boleh bab tu dia laju kan. Fikir juga kalau dia hit kan sahabat tak apa. Mana boleh jiwa daripada mujahadah nafsu kuat. Ibnu Mas'ud kata seandainya aku mengetahui bahawa esok hari kematianku, malam ni aku nak nikah ya kan. Inni akrah anni abita azban. Aku sangat tidak menyukai bahawa bermalam aku sedangkan aku seorang yang bujang. Ibnu Mas'ud dia cerita bab fadilat nikah tu. Ghazali sebut. Dia cerita bab fadilat nikah. Mudarat nikah pun banyak. Daripada kira hak belah fadilat. Belah mudarat pun kena ambil kira lah. Jadi cerita dalam bab-bab lagu tu lah. Tak boleh tu. Habis. Dia bab-bab gini dia memang lajak kan. Yang benda
Jadi kalau selepas daripada orang gila tu wati, ada masa 6 bulan 2 ladhah, maka dinisbahkan bagi anak orang gila tu. Seandainya wati kita tidak melebihi 4 tahun, macam masalah itu kan. Kalau lepas 6 bulan dan tak lebih 4 tahun jima' nisbah dengan kita, anak tu nak bangsa kepada orang gila ke kepada kita? Itu masalah qabil dulu. Kalau tak ada qabil, tunggu anak tu balik, nanti besar dia akan pilih siapa bapak dah. Macam masalah waktu syubhat sebelum ni kan. Sama masalah tu. Maka hendaklah ditanya qabil, kalaulah selepas wati syubhat daripada orang gila, wati orang gila tu lebih 6 bulan 2 ladhah dan tak lebih 4 tahun daripada kita suami yang setubuh, bila dapat anak hendaklah ditanya qabil ni bidal lah. Maka jika qabil kata anak itu semacam engkau, maka ialah hukumnya anak engkau. Budak tu jadi hukum anak kita. Tapi qabil memang pakar lah sebab tu. Boleh tukar anak siapa kan. Ni satu ilmu juga dengan ilmu qiyafah tu kan. Ilmu qiyafah ni cekap memang tahu tu kan. Jantina, dasar asal usul. Ilmu tu tak ada lah. Ingat tu Haji Aziz tenang dulu tu. Dia lalu balik nak sah. Tengok kampung dia ada kambing tu. Tengok. Tak yang balik sembelih buang lah kambing hang tu. Sayang Tok Guru. Dia tak kata apa dia abang tu. Duduk 2 hari mati kambing tu. Mai jumpa Tok Guru. Tok Guru kambing mati. Saya tu aku seorang sembelih. Tok Guru tahu dah. Aku tengok muka. Aku tahu nak mati bila tu nyadik lah. Dia tanya anak murid, dia tanya Tok Guru ni keramat ke apa ada ilmu? Keramat ni wali tahu kan. Ni dak ilmu. Ada ilmu bab tu. Lepas tu nak tahu mana? Tak tahu. Kita tak ada belajar. Ilmu Tok Guru tu. Ni dia mengaji falak kat Tok Haji. Keluar main buahnya standaran ada 7 biji. Tuan dia kata buah ni. Nombor 1 ni. Nak luruh tarikh ni. Jam sekian-sekian. Buah belah ni. Sampai tu falak ni buah tu. Anak murid cukup jam kita tunggu. Cukup jam kedepuk terus. Ilmu. Tu saya kata tak ada lah ilmu tu kan. Habis Tok Guru ni nanti habis lah. Semai keluar Syekh Ahmad. Tok Kenali pun tak boleh ambil habis ni Syekh Ahmad. Tok Kenali kata saya cebok ilmu Syekh Ahmad bagaikan mencebok lautan tidak bertepi selama 20 tahun lebih. Tak sud ilmu Syekh Ahmad. Kita nak murid Tok Kenali tak boleh semua macam Tok Kenali ingat. Untuk kita dengan anak murid Tok Kenali ujung kuku dia pun tak ada. Betul takkan hak belakang nak jadi mujtahid kot. Pelik sangat lah. Begitu nisbah ada ilmu kan. Habis tu rutuah mati habis. Lepas mengaji 3-40 ilmu. Kalau boleh reti pekah tarik tasawuf sikit-sikit pun alhamdulillah habis. Lama-lama. Balah kata mutahid. Bukan mujtahid. Bukan mujtahid. Abalah kok marah. Itu jadi gitu. Habislah ni ilmu ni qabil semua dulu fuqaha ulama-ulama dulu memang pakar ilmu ni. Belakang tu guru belakang tu kan pandai ilmu tu. Anak kambing pun dia tahu bakar mana. Pak kambing 3-14 ekor. Dia tengok anak kambing dia tahu pak mana. Ilmu. Bukan apa. Betul tu ilmu dulu. Bila ni orang nak buat apa ilmu tu? Jadi macam kegunaan dia kan. Macam lah. Bak ni. Tak ada guna. Tak mana apa. Habis pergi gitu. Sikit-sikit masa lagi. Habis. Luar. Dia cakui. Orang tua kata cakui. Tahu cakui? Saya kedah cakui. Cakui ni kalau buah tu banyak lapis. Buah awal, buah elok besar. Buah hujung tinggal kemetot. Tak apa tu dia panggil cakui. Isi kuih porang. Resam pokok lah. Tak pun. Hanya qabil ni. Qabil orang yang mahir ilmu qiyafah. Saya tengok dalam senarai baca Syekh Abdullah Fahim ni memang pakar ilmu tu. Dia Syekh Ahmad ni. Ilmu qiyafah dia cakap. Abdullah Fahim ni 42 ilmu dia pakar. Bukan alim saja. Pakar 42 ilmu.
Kita nak bilang ilmu dia pun tak tahu. Bukan kata kita ngaji ilmu tu, nak bilang ilmu dia pun kita tak tahu ilmu apa. 42 ilmu. Sekurang-kurang dah. Berapa lagi kita pun tak tahu. Imam Abu Abbas Al-Mursi, dalam alam mereka ni, dia tanya kepada Imam Abu Madian. Imam Abu Madian ni alim hampir 100 ilmu lebih. Pakar sungguh-sungguh. Dia tanya Imam Abu Madian, apa beza antara ilmu Imam Abu Madian, Hikam Abu Madian kan ada, dengan guru saya Syekh Abu Hasan Asyazili. Kata Imam Abu Madian, lebihnya Abu Hasan Asyazili atas aku 40 ilmu. Abu Hasan Asyazili alim pada Abu Madian 40 ilmu lebih. Tak tahu mereka alim yang mana ilmu kan, tapi tu dia ulama dulu. Dan ni lah Hadiqatul Azhar. Tak syamak. Dalam tu. Cik baca macam ingat tu tak kalau tak silap dalam tu lah. Tak ada jual. Kitab pun tak ada jual. Hadiqatul Azhar. Tak ada, dia kena putus state. Dan ni pun putus state. Kena kamcil. Tu saya tak tahu lah. Balik dia simpan kitab yang selera lagi. Tu no, jadi hukum tu kena rujuk kepada orang yang mahir ilmu qiyafah. Sebiasaannya dulu ni bidat lah kan, bidan dia mahir lah ilmu qiyafah, ilmu masalah mengenali nasab keturunan kan, anak siapa dia boleh teka ilmu dah, tajribah daripada macam tu lah. Tapi nak jadi tahap dia tu kena eksperimen dulu, diuji berapa lapis kan, memang tak lari baru boleh dipakai ilmu dah. Tahap zon lah, panggil yakin, sebab tu panggil tahap zon ni. Tapi ada sandaran lah, boleh ambil sebagai pegangan lah. Ilmu qiyafah macam ilmu falak lah, ilmu falak pun zon ya kan, macam waktu semayang yakin lah, mana ada kita yakin lah ni zon dia dengar orang azan kan. Ada siapa lah ni dengar masuk asar ni lari pergi tengok matahari pacak kayu, tak ada, muhung kan. Dulu sahabat gitu, sahabat Nabi gitu. Dah masuk tu azan, muazzin ni dia tengok tu matahari. Aisyah pun tengok hatta yarib syafaqul ahmar, hilang syafaq merah. Oh masuk Aisyah. Lepas hak turut Quran sunnah bang tengok kalender ke tengok matahari. Depa kata depa darus sunnah. Tanya tu bila apa? Hang duk bang pakai jam digital kan habis tengok matahari. Dia tak boleh jawab. Dia tahu kalau dia jawab ikut matahari muhung. Kalau dia kata ikut digital kita kata bid'ah. Dia tak jawab. Kan? Dia pun pakai kalender digital. Kata ikut sunnah. Boy. Pun pakai jam digital. Pergi tengok matahari lah. Kan? Oh yakin betul tak? Tapi syarak kita bagi kelonggaran. Buat tak pada dengan orang azan tu dia pegang dah. Dah kata nak ikut sunnah kan. Matahari elok nak bang sak dia duduk bang bi. Oi. Orang nak bang nak kacau sak. Sambil tengok matahari dulu. Dia tanya kalender. Bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Tu kata hak sedap dekat depa kata kita tak ambil point je ambil point ni. Senarai balik kesalahan depa. Baru depa loncat ni depa yang duk senarai hak kita kan. Patut ada arak pok kita duk senarai hak depa. Tanya depa soalan tu. Boy bid'ah sangat. Maka hendaklah nanti balik anak itu kalau qabil tak ada ataupun qabil pun kesamaran, dia tak boleh nak tentu hak mana bapak, maka tunggu nanti balik anak tu. Bila balik maka disuruh ia kanak-kanak tadi ni pilih siapa bapaknya. Ini dia ada kecenderungan nafsu kan. Dia ada orang kata apa? Perhubungan kan. Seorang tu dengan nasab dan ni dia lain, ada hubungan dia tu. Ada perasaan dia tulis. Maka jika dia pilih engkau bapaknya, maka anak engkau lah. Dan jika ia pilih orang gila itu bapaknya, maka anak orang gila.
Bila kata anak orang gila, dan jadi anak tiri engkau yang haram berkahwin dengan kau. Jadi anak tiri lah martabat dia tu. Lagi tidak batal wuduk, engkau bersentuh dengan dia. Sebab mak dia tu isteri kita dan bukan anak kita. Dan demikian juga jika diwati syubhat oleh seorang akan isteri engkau, maka hukumnya semacam wati diwati oleh orang gila itu juga. Sama lah. Pada masalah ni, sama masalah diwati syubhat isteri dengan diwati oleh orang gila. Dua-dua dia panggil wati yang tak halal dan tak haram. Masalah ni. Dua masalah ni lah. Habis. Kemudian kata faslun, bermula fardu wuduk itu 6 perkara. Sebab siapa musannif buat main fardu, dia tak kata rukun. Dan dalam kitab-kitab Jawi banyak disebutkan. Ai arkanuhu, ai furuduhu. Dia takdir gitu. Arkan dengan mana furud. Sebab apa? Apa beza furud dengan rukun, fardu dengan rukun? Sini dia buat main dengan fardu. Dia tak buat main dengan ruknun. Dia tak panggil rukun itu. Kalau sembahyang dia panggil rukun. Ayat sembahyang masa apa? Panggil fardu. Dua-dua kena ada. Fardu pun ma la budda minhu. Rukun pun ma la budda minhu wa huwa juz'ul mahiyah juga. Jadi apa beza istilah rukun dengan fardu? Ni yang kita akan masuk nanti lah. Cerita panjang nak tengok perbahasan dia ni. Tengok dalam kitab Bujarmi Iqna. Sedap tak? Dia kena Iqna ni Imam Khatib Syarbini. Khatib Syarbini buat matan Iqna. Dia syarah kepada matan Nabi Syuja'. Kemudian ulama belakang ni nama Syekh Sulaiman Jamal. Dia buat hasyiah nama hasyiah Jamal. Dia panggil hasyiah Bujarmi alal Iqna. Dalam tu dia cerita. Sedap hasyiah Bujarmi Iqna. Habis. Kita tentu dulu lah. Dan bermula fardu wuduk itu 6 perkara. Habis. Awal Islam dulu ni tiap-tiap kali ambil ayat semayang, tak nak semayang, kena ambil ayat semayang tak? Semayang lohok ambil ayat semayang, walaupun tak batal, sak kena ambil semayang lain. Semayang lain. Masalah ni cerita panjang adalah tarikh tasyrik. Sejarah perundangan Islam ni ada cerita. Walaupun bila Allah fardu, kemudian dinasahkan. Nasah tu makna dibatalkan hukum setiap sembahyang fardu. Makna selagi mana ayat sembahyang tak batal boleh guna. Awal Islam dulu tiap-tiap kali nak sembahyang kena ambil sembahyang. Walaupun tak batal. Sembahyang lohok ambil sembahyang. Sembahyang asar walaupun tak kentut, tak kencing, tak sentuh apa, kena ambil sembahyang. Kemudian dibatalkan hukum. Kadang-kadang batal itu untuk meringankan. Atau dalam kaedah fiqh dia panggil batal pada pihak meringankan. Tidak berat kan tiap-tiap kali kita ni, negeri kita tak apa ayat sebenarnya kena negeri-negeri yang Arab. Ayat kau apa dah. Jadi sembahyang ni satu masalah sikit kan, ayat guna keperluan untuk minum. Akhirnya dibatalkan hukum, dia panggil nasakh. Dimansuh hukum setiap kali sembahyang ni kena wudu. Itu sebab meringankan, memudahkan umat. Dan lagi mana ayat sembahyang tu tahan, lagi tu boleh digunakan untuk sembahyang. Walaupun berapa puluh kali sembahyang. Orang kita tahan lama mana ayat sembahyang. Requat. Paling kuat. Dua waktu ya? Tak kuat lagi. Oh kita. Kita akan boleh tahan 4 sembahyang satu wuduk ni cukup hebat lah. Kan? Kita kira jauh beza dengan ulama zaman dulu. Ulama zaman dulu ni kebiasaan dia satu wuduk tahan 3-4 minggu. Imam Mahyuddin Ibnu Arabi sekali ambil sembahyang tahan 3 bulan. 3 bulan ya sembahyang dah tak betul. Itu beza makam dia. Imam Abu Hanifah kata selama 20 tahun ke 30 tahun aku sembahyang subuh dengan wuduk sembahyang maghrib. Bukan dia nak abang kata ambil yang sembahyang maghrib. Dia nak abang kata ayat sembahyang dia 20 tahun tahan tak batal. Bukan tak batal terui. Makna kata dia boleh ambil ayat sembahyang daripada boleh tahan daripada siang bersama ke malam.
Tak makan, tak minum, tak kentut kan. Tu ulama dulu. Main ni Ibn Arabi 3 bulan. Hidup contoh Tu. Karamah depa. Orang ahli Allah begitu lah. Tengok dalam kitab Risalah An-Nur. Risalah An-Nur karangan Tok Haji Bakar Palestin. Dalam tu dia tak. Kan ulama sampai seminggu, 2 minggu. Dia semayang. Dia buat tidur ke mana? Tak tidur, cerita apa tu. Tak sentuh itu. Nafsu dia tak boleh kawal. Kita lambat nak seremdiang. Dia hebat. 3 bulan. Baru saya teringat Imam Malik. Imam Malik sepanjang umur dia. Imam Malik ni umur panjang. Dia lahir 90 Hijrah. 91 gitulah. Dia meninggal 174. 85 tahun lah lebih kurang usia dia. Tak pernah setitik ayat kencing Imam Malik dia kencing dalam bumi Madinah. Imam Malik tak nak kencing dalam Madinah. Besar orang Madinah. Setiap kali dia nak qada hajat, dia akan jalan kaki keluar Madinah. Dia kata dia tak gamak nak gugurkan air kencing sedangkan jasad Rasulullah berada di bumi Madinah. Dia tak nak kencing bumi Madinah. Berak lagi tak. Kita ada baca umur dia sampai 80 lebih, jalan kaki keluar ke mana. Dia tak naik kenderaan. Malik kan tak naik. Dia takkan naik kenderaan dalam bumi Madinah. Sebab dia mula jasad Rasulullah. Nak injak kaki kuda tu, Rasulullah duduk bawah, dia tak gamak. 85 tahun. Orang setiap kali dia nak terkencing, dia akan keluar bumi Madinah. Kencing di luar. Kalau kita jenuh berulang. Kan? Tambah kencing kerak tak? Naik kereta tak boleh. Lorak. Bayang tengok ulama ni. Dia kisah dia buat hai. Kau ni tak mau percaya ikut suka dia kau tu. Bukan masuk rukun iman pun. Pada kata cerita mengarut biar api kat dia. Kita ahli sunnah ni tak percaya tu nama benda tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.